Salam Ramadan dan tentunya salam Malaysia Madani. Kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah wacana ekonomi Islam. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif yang merupakan pengarah program sarjana pentadbiran perniagaan di Putra Business School. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah. Puasa macam mana? Okey. Alhamdulillah. Walaupun cuaca kita tengok mencabar sekarang, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, macam saya katakan, ini merupakan satu isu ataupun topik yang menarik dan penting sebenarnya, dan kalau anda juga mungkin berkesempatan ketika ini bersama kami di program Ruang Bicara, mungkin anda juga ada idea yang ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu kami, ataupun ada pandangan-pandangan dan juga pendapat yang ingin anda lontarkan, ataupun persoalan yang mungkin ingin anda mendapat pencerahan. Jadi seperti biasalah kami menyediakan satu talian kepada anda di 0326979768. Baiklah, saya ingin mulakan dulu bersama dengan Profesor Madya tentang isu yang kita pilih hari ini, itu wacana ekonomi Islam. Bila kita bercakap tentang ekonomi Islam itu sendiri, mungkin untuk definisi yang lebih jelas, apa yang kita maksudkan? Apakah ianya berkisar tentang perkembangan ekonomi di negara-negara Islam sahaja, ataupun melibatkan umat Islam sahaja, ataupun jauh lebih besar daripada itu, ataupun lebih luas daripada itu sebenarnya, Prof? Ya, sudah tentu apabila kita membicarakan tentang ekonomi Islam, sebenarnya yang lebih nampak ke depan atau sering diperbincangkan adalah kewangan Islam. Kerana apabila kita lihat apa yang terjadi sebelum ini, apabila kita sebut tentang aspek pembiayaan, pendanaan ataupun sistem kewangan itu sendiri, selama ini bermula apabila kebangkitan negara barat, tamadun barat, kita lihat bahawa semasa itu segala aspek perdagangan menggunakan pembiayaan melalui sistem yang dipanggil konvensional ataupun yang tidak berasaskan syariah. Walaupun sebelum itu, semasa zaman kebilangan Islam telah ada sistem tersebut, tetapi seolah telah tenggelam sejak daripada awal kurun ke-20. Dan apabila kita lihat sekarang ini, sejak mungkin dah 40-50 tahun muncul sistem kewangan yang dianggap patuh syariah dan dipanggil sebagai kewangan Islam. Dan apabila kita lihat semasa itu, banyak negara sudah mula, terutamanya negara Islam, sudah mula mengamalkan ataupun memperkenalkan sistem kewangan Islam. Kemudian kalau kita lihat dari segi evolusi sistem itu sendiri, ianya tidak terhenti setakat memberi biayaan kepada syarikat ataupun kepada individu ataupun isi rumah. Namun ianya sudah mula merangkumi pelbagai aspek aktiviti ekonomi itu sendiri. Dan kita lihat di Malaysia sebagai contoh, kita sentiasa antara peneraju dalam apa saja aktiviti yang berteraskan syariah ini. Kita juga antara yang pertama memperkenalkan sebagai contoh suku Islam atau dipanggil Islamic bond ni. Pada masa yang sama kita lihat tentang konsep halal, persejilan halal untuk makanan ataupun produk dan juga perkhidmatan. Dan kita lihat juga aktiviti-aktiviti yang tidak kata bertentangan dengan agama itu sendiri, bermaknanya indeks syariah, syarikat yang tidak terlibat dengan perjudian, alkohol, dan juga apa-apa yang tidak sepatutnya lah. Dan di situ kita lihat apabila sudah mula kita ke arah itu, bermakna kita nampak bahawa ekonomi itu mungkin boleh dianggap sebagai satu ekonomi Islam apabila ianya patuh kepada syariah. Dan ianya sebenarnya bukan
diterima ataupun diamalkan oleh masyarakat Islam di negara Islam sahaja. Kerana ia sudah menjadi satu konsep global yang boleh diterima oleh ramai. Kita lihat Thailand sendiri antara peneraju dalam persijilan halal ataupun barangan makanan halal. Dan kalau kita lihat tahun lepas atau 2 tahun lepas, negara-negara di barat juga sudah mula apabila ingin mendapatkan suntikan fiskal, mereka menerbitkan bond, tetapi kali ini tidak bond tetapi mereka menerbitkan sukuk yang patuh syariah. Dan kalau kita lihat di Malaysia juga, syarikat-syarikat intersenarai juga boleh disenaraikan di bawah FTSE for Good, lepas tu Syariah Index yang boleh didagang, dibeli oleh sesiapa saja. Oleh itu, kalau kita cakap tentang ekonomi Islam itu sendiri, ianya adalah satu ekonomi melibatkan aktiviti perdagangan, pertukaran barangan dan perkhidmatan yang patuh syariah, tetapi pemainnya ataupun sesiapa mereka terlibat itu boleh sesiapa saja, boleh negara mana, dan itu yang kita lihat fenomena itu sekarang berlaku. Sesuatu yang penting dan menarik juga daripada apa yang Prof sebutlah. Ya, kita merasa gembira dan bangga sebenarnya kalau kita melihat tentang perkembangan ekonomi Islam itu sendiri di negara kita. Tetapi dikatakan, ini saya nak dapatkan pandangan Prof secara ikhlas, masih lagi mungkin ada halangan-halangan tertentu, masih lagi ada barrier-barrier tertentu yang barangkali memberi sekatan yang tidak sewajarnya lah ke arah mengembangkan lagi ekonomi Islam di negara kita. Pandangan Prof, apa yang perlu dilakukan sebenarnya? Ya, apabila kita melihat memang sudah tentu ada cabarannya. Kita lihat bahawa walaupun kalau kita nak tengok dari sudut kewangan Islam, dia memang sentiasa berkembang dengan pesat. Sekarang ni pun dianggarkan aset di bawah kewenangan Islam, kewangan Islam dari peringkat global sudah melebihi 4.5 trilion US dollar. Dan kalau kita lihat Maybank Islamik, iaitu bank Islam yang terbesar di negara kita, sebenarnya merupakan bank Islam yang kelima terbesar di dunia. Al-Rajahi Saudi yang terbesar. Jadi kalau kita akan nampak dari sudut kewangan Islam tu mungkin kita sedang meningkat maju. Tetapi memang betul masih lagi ada kekangannya. Kalau kita lihat apabila kita mahu menyebut tentang ekonomi Islam secara menyeluruh, bukan saja setakat kewangan, tetapi segala pelbagai aspek dalam kehidupan itu, kita masih lagi ada isu-isu yang belum lagi dapat diselesaikan ataupun ditangani sepenuhnya. Sebagai contohlah, kalau kita tengok peringkat domestik ni, isu persijilan masih lagi berlaku suasana yang mana agak sukar untuk mana-mana peniaga ataupun pemilik restoran sebagai contoh mendapatkan persijilan itu dengan cepat ataupun dari segi pemantauan. Maknanya kalau CJ itu dah tamat tempoh ataupun penggunaan sijil yang tidak sepatutnya ataupun penseragaman persijilan itu di peringkat global. Kalau kita tengok banyak juga produk yang masuk tetapi sijil halalnya daripada negara dia. Bagaimana kita nak pastikan ianya seragam. Dan kita dulu terdedah dengan skandal daging import yang kita selama ni ingat halal tetapi kali ini diragui. Dan di situ kita lihat kekangan itu masih ada kerana ianya adalah sesuatu yang memerlukan koordinasi pelbagai pihak, bukan saja di peringkat kerajaan tetapi di peringkat industri, pengguna, dan ia juga merentasi sepadan. Dan itulah sebenarnya saya lihat cabaran-cabaran yang masih kita tempuhi, tetapi saya nampak peluang juga sekarang ni, iaitu di era digitalisasi, automasi apa sebagainya, dan teknologi blockchain lah yang saya lihat yang boleh membantu dari segi ketulusan dan pengawalan itu. Saya nampak ada potensi untuk banyak cabaran-cabaran ini dapat ditangani dengan segera. Saya tertarik hati bila Prof menyebut tentang berlakunya masih ada lagi kekangan, masih lagi ada kekurangan koordinasi di antara pihak-pihak terlibat.
Dan saya difahamkan bahawa kerajaan juga sebenarnya berhasrat untuk menganjurkan apa yang disebut sebagai persidangan utama ekonomi Islam yang menjangkau amalan tradisional dalam beberapa bulan yang akan datang ini. Apakah ini bagi Prof sendiri melihat satu langkah yang amat positif ke arah mengembangkan lagi ataupun memudahkan lagi, memperbesarkan lagi sebenarnya ekonomi Islam itu sendiri? Ya, saya memang melihat ini adalah satu keperluan dan juga amat penting untuk diketengahkan, diperkasakan kerana kalau kita lihat sepatutnya apabila kita betul-betul mengamalkan ekonomi Islam, kita mendukung apa yang dipanggil maqasid syariah, okey, dalam pentadbiran suatu negara itu. Dan maqasid syariah ni dia ada 5 yang perlu kita jaga dari segi keselamatan diri kita sendiri, dari segi keselamatan agama kita, dari segi kesihatan kita, dari segi kekayaan, wealth, dan juga keturunan. Dan kalau kita lihat dalam ekonomi itu, jika ianya betul-betul berpaksikan kepada maqasid syariah, jadi semua ini dapat dijaga. Tetapi apabila kita lihat, sebagai contoh apabila berlaku pandemik, dan hingga sekarang, apa yang berlaku, kita lihat dari segi masyarakat, komuniti itu sendiri, macam tidak ada perubahan. Sebagai contohlah, baru ini ada Kongres Ekonomi Bumiputera. Sebagai komuniti yang mewakili lebih 2/3 Melayu Bumiputera, masih lagi tidak mempunyai keselamatan dari segi wealth ataupun kekayaan. Pemilikan equity kurang daripada 3%. Syarikat yang tersenarai pun hanya satu je syarikat Melayu sejak 3 tahun lepas. Bermakna kalau komuniti yang majoriti tidak mempunyai kekayaan, maknanya tidak ada di situ keselamatan dari segi wealth di situ. Dan kalau kita lihat juga dari segi aspek lain, kalau kita tengok bahawa maqasid syariah ini kena memastikan bahawa segala aspek kesihatan, bukan sahaja fizikal ataupun mental pun terjaga. Tetapi kalau kita lihat kes perceraian, kes bunuh diri, kes orang kata depresi masih wujud. Jadi macam mana yang kita nak lihat ekonomi Islam itu boleh benar-benar memastikan kemakmuran kesejahteraan rakyat. Saya lihat apabila kerajaan mahu mengadakan sidang sedemikian rupa, kita mahu keluarlah daripada persepsi bahawa bila menyebut tentang ekonomi Islam, ianya tentang bagaimana nak beli kereta, nak beli rumah, ataupun nak berniaga. Tetapi skopnya lebih luas, iaitu bagaimana apabila mana-mana pihak individu, perniagaan, kerajaan menjalankan aktiviti seharian yang merangkumi aktiviti ekonomi itu, ianya membawa kesejahteraan, kemakmuran, kerana kita berpaksikan kepada memastikan semua ini terjaga, health, wealth, lineage dan sebagainya itu. Itu yang saya lihat memang ada keperluan sekarang yang diadakan. Saya juga terhati sebenarnya bila Prof kaitkan dengan Kongres Ekonomi Bumiputera yang telah pun berlangsung bulan lalu, dan kebetulan sendiri sekali Prof, saya juga berkesempatan diangkat sebagai moderator untuk beberapa forum yang diadakan sempena dengan Kongres Ekonomi Bumiputera. Dan saya faham banyak perkara sebenarnya yang dibangkitkan, dan saya juga faham bahawa mungkin bila kita bercakap tentang ekonomi Bumiputera itu, sekaligus kita tahu ianya juga melibatkan ekonomi Islam secara keseluruhannya. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan bahawa walaupun apa sekali yang dirancang dan ingin dilakukan, apakah Prof merasakan bahawa untuk mengembangkan lagi skop ekonomi Islam itu sendiri, ianya masih memerlukan the so-called tongkat dan payung daripada kerajaan sebenarnya? Okey, sebenarnya tak perlu. Okey. Kalau kita mengamalkan sistem ekonomi sekarang, memang kena guna tongkat, kena guna payung ke apa dan sebagainya. Kerana apa? Kerana sistem ekonomi sekarang tidak mampan. Okey. Kita lihat bahawa hutang isi rumah saban tahun meningkat. Sekarang dah melebihi 1.73 trilion, lebih tinggi daripada hutang kerajaan persekutuan, 82.4%. 50% hutang tu hutang beli rumah saja. Kita lihat bahawa
rakyat agak sukar untuk memiliki rumah. Kita lihat gaji masih lagi tidak setimpal dengan kelayakan. Ini bermakna sistem ekonomi sekarang tidak mampu mengeluarkan kita lah daripada orang kata middle income trap, yang kaya kekal kaya, yang miskin pun susah nak keluar tu. Jadi apa penyelesaian dia? Memang betul ekonomi Islam, tetapi ekonomi Islam yang sebenarnya. Dan yang sebenarnya adalah melihat daripada zaman kegemilangan empayar Islam dulu. Apa yang diamalkan. Dan semua yang diamalkan, dipraktiskan pada masa itu sebenarnya ada pada sekarang. Tetapi tidak diperkasakan. Dan ini sebenarnya Perdana Menteri kita telah mula membicarakannya. Cuma mungkin sekarang ni baru nak bermula. Sebagai contoh, kalau kita lihat masa zaman kegemilangan itu, macam sebagai contoh Empire Turki, mereka mempunyai sistem wakaf yang amat komprehensif. Malah hingga sekarang pun, kalau pergi ke negara Turki pun banyak institusi wakaf. Institusi wakaf ini, kalau kita lihat di Malaysia, mempunyai aset lebih dari 1 trilion sebenarnya, tetapi 30% sahaja yang digunakan. Dan wakaf ini, kalau dapat diperkasakan, ia akan membantu kerajaan dari segi apa? Sebab wakaf ni dia akan bantu orang susah. Dia akan sediakan perkhidmatan pendidikan, dia akan sediakan perkhidmatan kesihatan. Semua aspek sosial dia tolong. Jadi ini akan mengurangkan peruntukan oleh kerajaan. Kerajaan tak perlulah nak keluar banyak. Tak perlu kasih tongkat. Sebab semua telah disediakan oleh wakaf. Dan wakaf ni bukan untuk orang Islam saja. Dia boleh untuk orang bukan Islam juga. Dan zakat memang untuk orang Islam. Dan kalau kita lihat wakaf, sistem zakat, kita lihat lepas tu sedekah. Jadi semua ni adalah semua aspek pertolongan sosial yang telah ada, yang boleh orang kata menjadi tunjang kepada ekonomi Islam yang sebenar. Sebab wakaf ni dia bukan sedekah dapat bagi. Dia dapat aset yang diberikan oleh individu. Aset itu harus dimasukkan dalam sistem ekonomi untuk menjana keuntungan yang berterusan. Jadi dia adalah aktiviti ekonomi itu sendiri. Itu satu. Dan kemudian kalau cakap tentang pembiayaan, kita ada pembiayaan Kardu Hasan untuk individu. Dan kalau pemilikan rumah, kita ada konsep musyarakah muhtanah kisah. Malahan kalau kerajaan mahu orang kata menunjukkan contoh yang terbaik, maknanya buat dulu baru orang boleh ikut kan. Ada satu konsep dipanggil mukasah. Mukasah ni dalam bahasa Inggerisnya netting system. Netting system ni macam mana? Macam kita dua lepas ni keluar pergi makan dekat mamak. Jadi saya lupa bawa wallet. Tuan belanja dululah. RM50 lah, makan sedap ni. Okey. Kemudian keesokannya kita keluar lunch, kena keluar malam jugalah. Saya pula belanja. Saya belanja RM30. Kita netting RM20. So dalam kes ini, netting yang boleh gunakan oleh kerajaan ni adalah sebagai contoh sumbangan tunai rahmah. Okey, 10 bilion akan diperuntukkan tahun ini. Mana nak cari 10 bilion? Kalau tak ada duit, kena pinjam. Dapat pinjam 10 bilion, bagi, tapi kena bayar balik dengan interest. Macam mana nak bayar? Tunggu dapat cukai perkhidmatan atau apa cukai individu ataupun cukai syarikat. Tapi kalau netting, 10 bilion tu bukan kasih cash, tapi kasih voucher. Voucher tu redeem dengan syarikat-syarikat ni melalui rebate cukai. Jadi netting lah. Kat situ tak perlu meminjam. Dan ianya syariah compliant. Di situ saya lihat sebenarnya kalau kita pergi back to the original, kita tengok kita cuba melihat kembali zaman kegemilangan Islam itu, bagaimana sistem dia punya muamalah ekonomi dia, yang masa itu sebenarnya tidak ada langsung sistem perbankan, tetapi masih menjadi orang kata empire yang cukup gah. Malah masa zaman Khalifah Umar Abdul Aziz tu, dia tak dapat cari orang yang layak terima zakat. Bermakna kat situ saja sudah ada penyelesaian yang saya lihat. Okey, Prof, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah
Kita akan berehat dulu buat seketika dan saya ingatkan lagi lah kepada anda yang mungkin berkesempatan bersama kami di program Ruang Bicara ini. Kami alu-alukan juga sebenarnya kalau anda juga ada pandangan-pandangan dan juga pendapat-pendapat yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu saya di studio. Gunakanlah talian yang kami sediakan kepada anda, iaitu saya ulangi lagi 0326979768. Kita rehat dulu, kembali semula ke Ruang Bicara sebentar saja lagi. Rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke program Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang satu topik yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya, iaitu wacana ekonomi Islam. Dan tentunya kita masih lagi bersama tetamu di studio yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, iaitu pengarah program sarjana pentadbiran perniagaan di Putra Business School. Baik, tadi banyak sudahlah penjelasan dan juga pencerahan yang kita kongsikan bersama Prof. Tapi satu aspek juga yang saya ingin dapatkan pandangan daripada Prof. Lah. Ini berkaitan dengan penglibatan mereka yang terlibat dalam pembangunan ekonomi Islam itu sendiri, dan kadang-kadang in terms of dari aspek competition, dari aspek persaingan dengan golongan-golongan yang mungkin tidak yang mengamalkan apa yang dipanggil sebagai ekonomi konvensional, tidak ada peraturan-peraturan, tidak ada, mereka tak perlu patuh kepada syariah dan sebagainya. Jadi apakah ini juga sebenarnya akan menjadi satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada usahawan-usahawan yang ingin melibatkan diri dalam ekonomi Islam ini sendiri? Ya, memang ada cabaran, terutamanya apabila permulaan. Kalau kita lihat sebagai contoh kewangan Islam, semasa mula-mula Bank Islam ditubuhkan, apabila pembiayaan itu tinggi kos dia. Dia punya kadar keuntungan lebih tinggi daripada kalau konvensional tapi riba lah. Disebabkan beberapa kekangan lah yang sebab modal yang belum betul kata kukuh semasa itu dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, kalau peniaga kena ada logo halal yang memerlukan pematuhan untuk bukan sahaja dari aspek halal tapi kebersihan. Dan ini mungkin akan meningkatkan kos berbanding dengan restoran yang tidak memerlukan persediaan tersebut. Tetapi saya lihat di sini perkembangan semasa sebenarnya membantu mereka yang mahu membuka perniagaan yang berteraskan atas syariah ataupun halal dan sebagainya, ataupun yang berkonsepkan Islam. Sebab apa? Kalau kita lihat sebagai contoh, dana yang terbesar di dunia yang Norwegian Trust Fund tu, yang memiliki aset lebih daripada 1 trilion US dollar. Mereka sekarang apabila ingin melabur dalam mana-mana equity syarikat ataupun mana-mana pelaburan, mereka mempunyai kriteria yang tersendiri, dan kriteria itu ialah yang pelaburan yang beretika. Maknanya mereka pun tidak akan melabur dalam perniagaan macam perjudian ataupun yang persenjataan yang tidak, yang menyebabkan kemakmuran, kesejahteraan sesuatu komuniti itu terjejas. Mereka juga memilih. Dan di sini kita lihat apabila berlaku konflik Palestin, Israel apa semua ni, sudah banyak berlaku situasi malahan di negara barat apabila mereka tidak lagi mahu terlibat secara langsung dalam pemilikan, dalam kontrak ataupun urusan dagangan dengan negara-negara yang memang menyebabkan berlakunya konflik tersebut. Bukan setakat Israel saja, tetapi siapa-siapa yang membantu Israel juga, mereka tidak mahu ada hubungan perdagangan. Ini bermakna konsep menjalankan perniagaan secara beretika itu sudah mula menjadi, orang kata, mainstream lah ataupun keperluan. Dan kalau kita tengoklah sekarang ni pun ESG, Environmental Social Governance, yang banyak syarikat perlu patuhi, pastikan produk mereka tidak menjejaskan alam sekitar. Hak pekerja harus dijaga, dan juga tanggungjawab sosial kepada komuniti, kepada pelbagai pembangunan taruh, dan juga governance tak diurus. Kalau kita lihat semua ni, walaupun dia tak sebut, sebenarnya semuanya memenuhi maksud maqasid syariah itu. Oleh itu,
kalau kita lihat peniaga-peniaga kita kalau mengamalkan semua ni, ESG ke apa pelaburan ataupun perniagaan yang beretika pun sebenarnya ianya membolehkan mereka menjadi pilihan utama pelabur. Membolehkan mereka mampu bersaing dengan mana-mana peniaga yang boleh guna apa saja cara untuk perniagaan mereka. Di situ saya lihat konsep kepercayaan, konsep keterbukaan iaitu transparansi dan juga konsep yang beretika ini dia akan menjadi satu kata keperluan mandatory lah selepas ini untuk mana-mana pelabur untuk melabur dalam syarikat tersebut. Dari situ saya lihat peluang amat terbuka lah. Tapi pandangan Prof juga saya ingin dapatkan ini berkaitan dengan sikap dan juga respon daripada institusi keuangan Islam sendiri. Apakah mereka membuka pintu yang luas sebenarnya untuk membantu usahawan-usahawan dalam yang mungkin ingin melibatkan dalam ekonomi Islam ini, ataupun masih lagi ada syarat-syarat yang terlalu ketat sebenarnya yang akhirnya memberikan satu masalah pula kepada usahawan-usahawan yang ingin melaksanakan the so-called ekonomi Islam ini sendiri, tuan? Ya, secara jujur saya terkilan semasa pandemik. Kerana semasa pandemik itulah adalah satu peluang untuk institusi kewangan Islam ini menunjukkan bagaimana mereka berbeza daripada institusi kewangan konvensional dari segi pelaksanaan pembiayaan tersebut. Sebagai contoh, kalau kita lihat semasa itu banyak peniaga-peniaga terutama peniaga Islam yang terjejas. Tetapi cara bagaimana mereka dibantu sama saja. Sama ada daripada bank konvensional ataupun bank Islamik ke, mereka dapat sama ada moratorium ataupun mereka diberi pinjaman baharu tetapi tidak langsung mengurangkan apa-apa komitmen. Malahan sebenarnya ada faedah terakru di hujung pinjaman itu nanti. Tidak ada macam dipanggil debt jubilee ataupun kalau tak mampu penghapusan faedah saja, bukannya prinsipal, tidak berlaku di situ. Alasannya ialah bank bukan charity. Tetapi kalau kita lihat banyak perniagaan sudah bagi CSR. Maknanya ini boleh jadi satu orang kata sumbangan lah untuk mengurangkan beban peminjam ini. Tetapi tidak berlaku. Di situ saya lihat institusi kewangan Islam sebenarnya boleh melakukan sesuatu yang lebih dari untuk membantu. Untuk membantu. Ya, betul. Kerana kalau kita lihat sejak sebelum pandemik, semasa pandemik sehingga sekarang mereka sentiasa untung berbilion ringgit. Tak rugi. Jadi saya lihat terkilan terlepas. Peluang nak tunjuk kita ni berbeza. Okey, Prof, kita nak sambung lagi, tapi saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsikan bersama dengan pemanggil ini. Datuk Gulam dari Sabah sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya. Datuk Sarkawi kepada Prof. Ya. Ingat Prof, kerajaan sekarang hendaklah mengampunkan orang yang banyak melabur duit atau menyimpan duit di luar negara. Kerana mereka takut menyimpan di sini, ketahuan dia berbilion duit dia. Bawa duit tu bagi pengampunan. Bawa duit tu ke dalam Malaysia untuk ekonomi dikembangkan. Saya ingat Sabah 10 bilion, 20 bilion, no problem. Dikembangkan. Demikian juga Sarawak, demikian juga Semenanjung. Supaya berkembang segala ekonomi dan banyak. Contohnya, kita punya hospital tidak menampung. So, kalau orang-orang kaya individu ini, dia buat hospital, private hospital. Macam di KL Road, dia ada satu Islam punya hospital. Dia buat hospital dengan diwan sekali. Yang menampung beratus kaki. Kita boleh melawan juga orang-orang kaum Cina di sini. Karena mereka juga ada sekolah, ada diwan yang begitu canggih. Cuma kita Melayu, negara kita tidak ada ini semua. So kita buat sekolah, kita buat sekolah sekolah dan diwan dalam 200-300 juta ke atau setengah bilion kah. Lepas tu
hospital, klinik. Klinik yang I think yang begitu sufficient sekali lah, tidaklah begitu mahal, begitu tinggi karena orang kita malah yang pelabur tu lah. So klinik dia dengan diwan dia juga. Okey. Karena di Sabah ni banyak orang-orang Cina dengan diwan dia yang canggih, yang cantik. Anak-anak kita, cucu kita sekolah sama Cina. Ya. Dan menggunakan diwan Cina kalau pergi I think kahwin. So why not? Orang-orang yang sebelum ni banyak menteri kita yang berbilion bawa itu masuk bagi pengampunan. Labur Sabah, Labur Sarawak, ekonomi berkembang, duit kita akan naik. Okey. Duit kita akan naik. Okey. So bagi pengampunan, jangan tangkap sana tangkap sini, orang takut keluar duit kan. So bagi pengampunan, try 1 tahun, insya Allah duit kita akan ngambang, currency kita akan naik. Karena ramai orang sekarang bawa duit keluar. Dia takut itu tidak naik, turun dan turun. Ya. Dan kalau kau pergi Makkah, Madinah, tidak diterima lagi ringgit. Okey. Poli tukaran different a lot lah. Okey. So, terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak-banyak apa ni Datuk Gulam Sabah. Itu satu pandangan yang agak menarik juga sebenarnya. Mungkin dia ialah ada maksud yang ingin disampaikan sebenarnya, tapi mungkin kita boleh dapat penjelasan yang lebih jelas daripada Prof Maria Dr. Ahmad Razman tentang apa yang disebut oleh pemanggil kita tadi, Datuk Gulam dari Sabah. Ya. Sebenarnya saya setuju sebab dia sebut tentang individu-individu yang kaya yang meletakkan aset wang tunainya di offshore account. Okey. Atas maksud sebenarnya biasanya orang yang letak wang kat luar negara ni dia tak akan tertakluk kepada cukai lah. Di tempat yang dia letak tu dia tak kena cukai. Dan duit tu pula dia boleh guna untuk melabur kat mana tempat, dapat kepulangan untung dapat kat situ saja. Dan jadi dia tak perlu bayar kat sini. Jadi dia tak menyumbang kepada negara kita ataupun rakyat. Yang ni legal. Maknanya tidak, dia patuh undang-undang. Tetapi dari konsep nak membantu sebagai komuniti ni kan, itu yang pemanggil membawa kita wang itu balik dan melabur di negara kita. Saya pernah berbicara dengan arwah Tan Sri Mustafa Kamal yang MK Land. Dia kata kat saya 30 tahun dalam perniagaan, dia kata satu nasihat dia nak bagi tahu kat saya. Dengar betul-betul tu. Dia kata macam ni, the more you give, the more you get. Dia kata lebih banyak kita beri, lebih banyak kita dapat. Dia seorang ahli perniagaan, tetapi dia yakin kalau dia sentiasa memberi dan dia dapat lihat bahawa dia akan dapat lebih banyak. Dan saya lihat banyak sebenarnya yang mengalami situasi begitu. Dalam Islam pun konsep sedekah, konsep wakaf dan sebagainya, ini tidak mengurangkan kita. Dia tak ada zero sum game dalam Islam ni. Mana saya bagi, I dah kurang, you dah tambah. Tak ada. Sebenarnya bila kita bagi, dua-dua sebenarnya akan dapat kesannya. Oleh itu, kalau individu yang kaya-kaya ni faham maksud ni, mereka akan lebih banyak memberi. Kalau kita lihat jutawan-jutawan Arab dulu, banyak yang ada yang datang ke Tanah Melayu berniaga, kemudian mereka mewakafkan semua harta mereka kat sini untuk kepentingan umat. Itu yang saya lihat nampak hasrat Perdana Menteri sebenarnya, untuk memperkasakan institusi wakaf, malah akan mewujudkan wakaf kebangsaan itu untuk menjadikannya satu budaya. Dan kalau kita nak kata pasal galakan tu boleh, sebagai contoh yang disebut pasal hospital, memang ada idea sebenarnya untuk mewujudkan macam hospital wakaf, iaitu hospital tu dibangunkan dengan menggunakan dana wakaf dan di mana tak guna duit kerajaan, dan yang di dalam itu bekerja sebagai nurse ke doktor semua tu. Kalau kita sekarang kita lihat ada doktor buat kerja locum, dia kerja hospital, pergi kat klinik, macam part time lah kan. Dia boleh mewakafkan masa dia kerja dekat wakaf hospital ni, masa tu dibagikan untuk wakaf. Jadi kos hospital tu kurang, sebab semua sama. Kita cakap pasal sekolah, cikgu dia nak mewakafkan masa. Dan konsep ini sebenarnya telah ada di beberapa negara seperti di Switzerland. Dia panggil time bank. Masa muda kita luangkan masa untuk bantu jaga orang tua, buat kebajikan sebagainya. Jadi kita collect masa tu. Bila kita tua, kita redeem balik. Kita demand untuk orang pula jaga kita. Maknanya konsep itu pernah dan sedang dilakukan di beberapa negara. Dan kita boleh guna untuk wakaf kita. Jadi tarikannya di sini ialah
apabila mereka yang ada banyak duit kat luar, okey, bila dia orang bawa masuk ke dalam negara kita bawah wakaf, maka ianya bukannya duit itu tak diambil lah oleh kerajaan, tapi ini akan membantu masyarakat komuniti. Okey, Prof, kita rehat buat kali terakhir dan kembali nanti walaupun masa semakin suntuk, tapi insyaAllah mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat kita kongsikan bila kita bercakap tentang topik pilihan kita hari ini, itu wacana ekonomi Islam. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang wacana ekonomi Islam. Saya juga tertarik hati sebenarnya di awal-awal tadi. Prof juga menyebut bahawa bila kita bercakap tentang penglibatan usahawan dalam ekonomi Islam ini, ianya tidaklah hanya melibatkan mereka yang beragama Islam sebenarnya, tetapi mereka menggunakan kesempatan ini sebenarnya untuk meraih keuntungan dalam bisnes yang mereka laksanakan mengikut ataupun mematuhi apa yang diinginkan oleh umat-umat Islam sebenarnya. Jadi mungkin ini juga satu ruang dan juga peluang yang cukup baik sebenarnya, tetapi mengharapkan support ataupun sokongan yang kuatlah daripada semua pihak. Tadi pun kita sentuh tentang institusi keuangan sendiri, bank-bank yang mengamalkan pinjaman secara Islam dan sebagainya. Tetapi apa lagi yang Prof rasakan perlu dilakukan sebenarnya kalau kita ingin meletakkan ataupun mengangkat dan mengukuhkan lagi wacana ekonomi Islam itu secara keseluruhannya, Prof? Ya, memang betul. Kita tidak nafikan bahawa sistem kewangan Islam ni banyak membantu. Ya. Bayangkanlah yang saya sebut tadi, Maybank Islamic itu aset dia sekarang 320 bilion ringgit. So berapa banyak yang dia boleh mampu untuk bantu individu dan juga peniaga-peniaga untuk mengembangkan perniagaan mereka. Dan memang kita lihat itu jugalah yang faktor yang membolehkan lebih banyak usahawan Muslim. Selama ni stigma masyarakat Islam di Malaysia, terutama sebelum merdeka, ialah letak duit dalam bank, pinjam bank ini adalah haram sebab riba. Jadi ekonomi orang Islam agak ke belakang sebab tidak ada akses kepada pembiayaan. Jadi apabila kita dah ada bank Islam, maka semua sudah berani untuk membuat perniagaan kerana ada pembiayaan pendanaan. Tetapi masih lagi ada ruang untuk kita memperkasakan lagi ekonomi Islam. Kalau kita lihat konsep pembiayaan ini itu pun harus lagi ditambah baik. Sebagai contoh, banyak bank masih lagi memberi pembiayaan kepada syarikat perniagaan yang sudah orang kata berkecimpung dalam perniagaan lebih 2 tahun. Yang dah establish. Sebab dia nak tengok track record. Dia nak tengok bank statement. Ada tak duit masuk, duit keluar. Kalau saya perniagaan kecil mahu baru buka, pergi ke bank, confirm reject kan? Tak akan dapat. Jadi kat situ saya nampak ada lagi ruang untuk bantu mereka-mereka ini. Dan ia ni bukan melalui konsep yang sekarang, konsep yang mana kita pinjam, tetapi lebih kepada smart partnership dalam bentuk pemilikan equity. Maknanya bank itu sendiri adalah investor, bukannya lender. Dia turut memegang pemilikan equity dalam syarikat tersebut. Jadi jatuh bangun bersama. Bukan kau jatuh ke, kau bangun ke, kau kena bayar juga. Di situ saya lihat ada ruang untuk membantu terutamanya perusahaan mikro kecil. Sebab mereka di sini tidak stabil dan ada yang baru nak bermula. Di situ ada ruang. Bila Prof sebut tentang isu ini, tiba-tiba saya teringat apa yang Prof sebut di awal-awal tadi, iaitu tentang industri halal itu sendiri. Dan kalau kita lihat bagaimana inisiatif yang dibuat hasil daripada lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri keluar negara ke China dan sebagainya, mereka seolah-olah menunjukkan minat yang luar biasa terhadap industri halal ini. Dan ini merupakan satu kesempatan sebenarnya kepada usahawan kita sendiri dalam usaha untuk menyambut ataupun menyaut apa
yang diinginkan oleh negara-negara walaupun mereka bukan negara Islam tetapi mereka berminat. Dan kita tahu ada kerajaan-kerajaan negeri di negara kita sendiri yang sudah pun memulakan mengeksploitasi kesempatan dan peluang ini dengan begitu baik sekali, iaitu industri halal ini. Pandangan Prof dalam isu ini, Prof, apa yang perlu mereka lakukan sekarang? Ya, kita ada aset dari segi kefahaman, budaya dan juga pengalaman untuk mengendalikan barangan perkhidmatan yang berteraskan halal. Kalau kita tengok ranking kita dalam Islamic Development, Islamic Finance Development dan sebagainya, memang kita nombor 1. Tetapi mungkinlah kekurangan kita sini adalah dari segi strategi pemasaran ataupun penjenamaan dan juga kemungkinan rantai yang bekalan itu sendiri. Bagaimana Thailand yang majoriti penduduk bukan Islam tapi menjadi antara ekspor makanan halal yang yang tinggilah di peringkat global. Kerana apa? Kalau kita tengok cara packaging dia, cara mereka menjual dan membekalkan itu, memang kita akui lebih jauh ke hadapan berbanding kita. Malahan Jepun sendiri pun sudah mula menunjukkan ke arah itu, dan kita lihat China pun yang mempunyai sebenarnya penduduk Muslim lagi ramai daripada Malaysia. Betul. Dan mereka juga memang ke arah itu. Jadi kita kat sini itulah yang saya lihatlah. Kita mempunyai banyak ilmu ataupun produk ataupun kepakaran yang negara lain tidak ada. Sekarang yang tinggal the missing link tu adalah kata connection, hubungan tu. Tengok Perdana Menteri keluar ke negara tu macam-macam perjanjian persahaman. Itu baru seorang. Bagaimana agensi halal yang patut juga keluar turun padang berjumpa. Saya selalu yakin bahawa perniagaan hanya boleh berkembang jika kita selalu jumpa orang, build the trust relationship itu. Tapi kalau kita duduk saja tunggu orang datang, susah. Kita kena turun padang sekali. Itu adakah masalah yang dihadapi oleh usahawan-usahawan ini? Sebenarnya mereka minat ni, mereka mungkin ada, tetapi dari segi macam Prof sebutlah, dari segi expertise itu, apakah itu yang menjadi masalah, terutamanya bila kita lihat kepada perkembangan secara global. Sekarang ini orang bercakap tentang era digital, everything is being digitalized dan sebagainya. Jadi apa yang perlu mungkin dari segi pendekatan yang perlu dilakukan segera dalam usaha untuk menghidupkan semula peluang kita bila kita bercakap tentang ekonomi Islam di peringkat antarabangsa itu sendiri. Kita harus terima hakikat bahawa kemungkinan ada yang kita tidak boleh buat. Bermakna kita mungkin perlukan orang tengah. Maknanya connector. Yang boleh menghubungkan kita dengan pasaran yang tentu ataupun orang kata the business partner, networking sebagainya itu. Di situ saya lihat sebenarnya apa yang perlu ditangani lah. Sebab kalau kita lihat sebagai contohlah Global Innovation Index, kita punya ranking nombor 36 tu macam stagnant for the past 3 years, sama saja. Dan isu yang kita dapati ialah bahawa ini dari segi sudut pengkomersialan. Kita ada inovasi tapi kita tak mampu untuk menjana pendapatan melalui pengkomersialan teknologi tersebut. Orang tak beli bukan sebab tak minat, sebab the missing link itu ialah teknologi transfer office ataupun officer. Mereka yang boleh bawa teknologi ini untuk orang kata diwawarkan, dipasarkan supaya orang membeli. Sama juga dengan konsep produk halal ni. Mungkin orang tak kenal, mungkin orang tak tahu, macam mana nak beli. Saya sebut orang ni mana orang kat luar lah, di peringkat global. So kita perlukan mereka yang reti jual lah.
Reti jual barangan kita ni. Good salesman lah. Good salesman, betul. Dalam bahasa yang mudah lah. Betul. Tapi kalau kita lihat secara keyakinan yang ada kepada Prof sendirilah, apakah sebenarnya daripada apa yang telah pun dibuat oleh kerajaan kita sendiri dalam usaha untuk mengembangkan ekonomi Islam ini, terutamanya bukan saja localized tetapi di peringkat antarabangsa, apakah kita sudah mula membuka ruang ataupun membuka dimensi, membuka pintu yang mungkin sudah bersesuaian dengan kehendak semasa? Ya, dan sebenarnya kalau kita lihat ini peluang terbaik untuk kerajaan sekarang, sebab kita cakap tentang kerajaan Malaysia Madani. Ya. Kita juga ada ekonomi madani. Dan kita bercakap tentang ekonomi Bumiputra, dan sekarang kita bercakap tentang ekonomi Islam. Sebenarnya ekonomi madani, ekonomi Bumiputra, ekonomi Islam sebenarnya satu. Kalau kita tengok teras di dalam ekonomi madani, kita tengok konsep makasih syariah, sebenarnya benda yang satu saja. Maknanya kalau kita nak kata ini bukan orang kata strategi tiga serampang lah, sebenarnya bukan. Ia adalah satu strategi yang sama sebenarnya. Dan inilah peluang yang boleh diambil sekarang, iaitu kita sudah ada satu fokus untuk memastikan bahawa apabila kerajaan melaksanakan apa-apa dasar di bawah ekonomi madani mengikut RMK 12, Wawasan Kemajuan Bersama 2030, secara langsung ia akan membantu ekonomi Islam, secara langsung ia akan membantu ekonomi putra. Di situ saya lihat peluang itu sudah ada sekarang ini. Yang kalau dimulakan dengan sidang itu untuk membicarakan tentang ekonomi Islam, dituruti dengan resolusi dan juga implementasi yang membolehkan, terutamanya apabila kita jadi pengerusi ASEAN tahun depan itu adalah untuk mengeratkan lagi hubungan dagang antara negara ASEAN ini melalui cabang-cabang dalam ekonomi Islam itu sendiri. Itu yang saya lihat peluang yang ada sekarang. Mungkin maksudnya juga sudah sampai agaknya Prof, ialah kementerian-kementerian tertentu sendiri yang terlibat berkaitan dengan ekonomi ini sendiri harus juga memikirkan secara serius sebenarnya apakah program-program yang bersesuaian sebenarnya untuk mengembangkan lagi ekonomi Islam ini, dan sekaligus akan memberikan satu pencerahan yang lebih jelas sebenarnya kepada mereka yang mungkin ingin terlibat dalam apa yang disebut sebagai ekonomi Islam ini sendiri. Ya, saya setuju. Maknanya pendekatan itu mesti luar kotak. Tidak boleh orang kata menggunakan konsep sedia ada. Macam ekonomi Islam ni kita kena kawal kadar OPR ataupun memberi kata menaikkan mengawal kadar inflasi ataupun suntikan fiskal ataupun bajet defisit dan sebagainya. Ini semua yang kita dah selalu buat tetapi sebenarnya tidak memberi impak yang tu. Kita luar kotak, maksud saya macam saya sebut sebelum ini. Tengok bagaimana institusi wakaf, Baitulmal, zakat, sedekah itu membantu. Sebab kerajaan tak boleh buat semua. Ya, betul. Bukannya selesai masalah dengan tambah kementerian. Dulu kalau komuniti itu sendiri membantu kerajaan dengan individu itu sendiri, peniaga itu sendiri turut semua menyumbang kepada institusi Islam ini sendiri, maka kerajaan dah boleh fokus ke benda-benda yang penting saja, iaitu do the connection, buka ruang untuk meniaga. Itu yang saya lihat kementerian-kementerian ni, jangan fikir dia boleh nak semua dia boleh buat. Fikir macam mana society boleh turut menyumbang, komuniti boleh menyumbang, individu boleh menyumbang dalam program yang dilaksanakan oleh kerajaan. Okey, kita sampai di penghujung sebenarnya, Prof ya. Jadi ialah mungkin ada harapan yang ingin Prof sampaikan, tapi saya juga memberi ruang dan juga peluang lah kepada Prof. Kita pun dah hampir-hampir nak menyambut Hari Raya Aidilfitri sebenarnya. Jadi saya ingin memberi ruang dan peluang ini kepada Prof untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Raya kepada penonton-penonton kita yang selama ini begitu setia bersama kita di program Ruang Bicara ini di Bernama TV khususnya. Silakan Prof. Ya, terima kasih sekali saya mengambil kesempatan dan peluang ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton bernama
kepada warga bernama juga yang beragama Islam. Semoga hari raya kali ini adalah hari raya yang orang kata paling bermakna kepada semua. Ampun dan maaf dan juga berhati-hatilah apabila untuk balik kampung ke halaman. Tuan naik kapal terbang saya akan pandu kereta balik Kelantan. Jadi kita harap semua dapat kembali beraya dengan keluarga tersayang, kembali pulang ke rumah dan bekerja dengan selamat. Dan saya harap dengan semangat baru ini, raya ini semua, kita juga dapat membantulah negara kita, kerajaan kita, masyarakat kita pun semua untuk betul-betul menikmati ekonomi Islam yang sebenarnya. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya, Dr. Ahmad Razman Abdul Latif kerana sudi bersama kami, dan kami di Bernama TV juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada Prof. Madya, Dr. Ahmad Razman, dan tentunya lah saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya sebenarnya kepada penonton-penonton kita yang sentiasa setia sebenarnya memberi sokongan kepada Bernama TV, terutamanya kepada program Ruang Bicara ini, dan kami mengharapkan sesuatu yang cukup menarik daripada anda semua, kerana kami sentiasa menyediakan ruang dan juga peluang kepada anda untuk melontarkan pandangan dan juga pendapat. Dan seperti yang selalu kami janjikan, jangan lupa kita akan bertemu lagi dalam program Ruang Bicara, kerana Ruang Bicara sebenarnya akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.